Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, selamat datang ke kelas kita pada malam ni. Okay, so hari ni tak berapa ramai sangat yang hadir. Ada dalam 6 orang kan? Alright. So, kita akan tengok pula, kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi saya nak awak semua sediakan seperti biasalah buku catatan ataupun apa-apalah yang awak boleh salin untuk kelas hari ini. Seperti biasa kalau tak sempat salin, cepat-cepat screenshot ataupun mungkin awak boleh dapatkan lepas kelas. Okey, lepas kelas saya akan uploadkan nota apa yang saya catat lah tadi. Alright. Okey, so bagi kelas yang minggu lepas, okey, kita dah selesaikan set 1 untuk nombor indeks. Kita dah selesaikan 2 soalan sekali. Maksudnya kita memang nak kukuhkan nombor indeks punya soalan sahaja. Kalau awak rasa bosan dengan tajuk tu tak apa. Yang penting awak belajar sampai faham. Betul-betul faham dengan ragam soalan nombor indeks ni. Okey, bila awak buat latihan banyak kali, kita akan terbiasa. Kita akan sentiasa nampak soalan ni dan kita akan jadi satu kebiasaan untuk buat soalan tu. Okey, so kena salin. Jangan hanya dengar sahaja. Sebab kalau kita dengar sahaja, kita tak akan dapat masuklah dalam kepala kita dia just sekadar masuk dan keluar sahaja. So biar salin, biar kita terbiasa dengan buat kerja-kerja macam ni. Okay, so saya ucapkan tahniah bagi beberapa orang yang dah hantar. Bagi yang belum hantar tu, awak boleh tengok balik dalam classwork ni. Okay, awak boleh tengok balik dekat sini ada rakaman kelas, ada nota. Okay, ada nota kat sini. Okay, set 1 bahagian C awak boleh tengok kat sini, saya dah uploadkan. Okay, ni. Saya dah catat apa yang dalam kelas tu semua ada dalam ni. Okay, so siapa yang boleh hantar, yang tak sempat salin ke apa ke, boleh tengok balik. Seperti biasa, nanti saya akan buka tapak lagi lah untuk set 2 pula set 2 bahagian C. So, lepas kelas nanti akan ada lagi masa seminggu untuk awak siapkan untuk set 2 pula untuk soalan bahagian C. Alright, tanpa lengahkan masa, kita akan lihat soalan nombor 2. Kita akan lihat soalan set yang seterusnya, iaitu set yang kedua, nombor indeks juga, 2 soalan juga. Okey, 1 sesi 1 soalan. Okey, 1 sesi 1 soalan sahaja. Okey, kita lihat. Okey, ini adalah merupakan soalan nombor indeks. Dia ada bagi jadual. Okey, dia ada bagi jadual. So, apa yang awak kena buat adalah kenal pasti tahun yang dimentionkan dalam soalan. Okey, kenal pasti tahun dia. So kita ada tahun 2018, kita ada tahun 2020. Jadi automatically akan berkait antara 2 tahun ni sahaja. Okey, akan berkait antara 2 tahun ni sahaja. So siapakah tahun asas? Kita tak tahu siapa tahun asas dia. Kita akan baca soalan. Okey, kita akan baca soalan. So untuk soalan ni, dia bagi dekat dalam ni soalan A. Okey, dia bagi indeks harga bagi komponen A pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Maksudnya 20 per 18. Okey, 20 asas 18 ataupun 20 per 18. Jadi untuk catatan, okey, soalan A ni awak dah tahu dah. Okey, indeks harga yang kita nak cari adalah I 20 per 18. So ini adalah dia punya table table ni maksudnya 20 per 18. Ni table yang betul lah. 20 asas 18. Just baca je daripada soalan yang diberi.
Kemudian soalan ni dia bagi tau. Okey, soalan ni dia bagi nombor indeks. Sorry, dia bagi indeks harga. Dia bagi indeks harga tahun 2018 iaitu 135 untuk komponen A sahaja. Okey, kalau indeks harga dia mestilah melibatkan satu objek. Kalau indeks gubahan dia melibatkan empat objek. So itulah perbezaan antara indeks harga dengan indeks gubahan. So untuk tu kalau awak nak senang, okey, awak tulis kat sini untuk komponen A, okey, I 20/18 ialah 135. Maksudnya untuk komponen A, indeks harga bagi tahun 2020 berasaskan 2018 ialah 135. Jadi apa dekat sini yang kita kena buat adalah kita cari nilai X. Okey, kita cari nilai X. X ni nilai dia berada dekat komponen A. Okey, kalau awak lihat betul-betul dalam jadual, X ni adalah dalam komponen A. Okey, so untuk tu kita akan gunakan rumus indeks harga. Okey, rumus indeks harga seperti biasalah. Sekejap Kalau tak hafal, awak boleh tengok. Sebab benda ni tak payah hafal pun. Okey, sekejap saya ambil rumus tu siap-siap. Okay. Ini adalah rumus yang kita akan gunakan. Rumus 1 dengan rumus 2. Okey. Cuba awak buat dalam masa 1 minit atau 2 minit untuk cari nilai X dengan menggunakan rumus indeks harga. Okay, cuba buat dulu. Kita nak mencuba. Oh ya, jadual ni yang menunjukkan harga jadual ni menunjukkan harga. Kalau siapa yang tak nampak tadilah. Ada yang dapat awal tak apa. Ambil lagi masa 1 minit yang mana yang belum siap tu. Kita santai-santai je belajar. Okey, yang penting awak faham. Alright, so okay, jawapan yang diberikan tadi adalah 67.5. Okay, dua orang dapat benda jawapan yang sama lah. Okay, jadi kita terus semak saya tak nak tunggu lama-lama, kita terus semak jawapan dia. Sama-sama awak lihat. So kita lihat komponen A kita fokuskan, ni adalah fokus. Okay, fokus pada komponen A. So tahun 2020 bahagi dengan 18 maksudnya X bahagi dengan 50. So kita ikutlah rumus dia. Atas bahagi bawah. X bahagi 50. Darabkan dengan yang wajib iaitu 100. Kemudian kita akan samakan dengan jawapan yang diberi. Jawapan yang diberi ialah 135. Ini adalah indeks harga. Okey, tarik je. Kemudian kita akan cari nilai X tu. Kita buat X sama dengan 135 kali dengan 50. Kemudian bahagi dengan 100. Sebab ni awak akan kira gunakan kaedah pindah-pindah sahaja. Okay? Pindah-pindah tu senang lah nak cari. So X ialah apa? Nak tulis RM boleh, tak nak pun tak apa. Sebab apa? Sebab dalam ni dah dikotakkan RM. Siap-siap. So tak perlu tulis RM pun tak apa. Okay? Ikutlah soalan tu awak nak tulis ke tak. Cumanya soalan yang harga sepadan je yang awak wajib tulis. Macam indeks harga ni tak payah pun tak apa.
Okay, so kita tengok kiraan dia. Saya kena buka calculator lah. Saya tak suka guna calculator ni sebab dia susah sikit nak tekan guna mouse. Okay, yang lagi satu calculator tu dah expired. Okay, betul lah 67.5. Kalau nak tulis RM betul, tak nak pun tak apa. Okay, nak buat 67.5 boleh, 67.50 pun boleh. Alright, so ini adalah jawapan yang betul untuk 2 markah. So, awak dah menguasai 2 markah untuk soalan A. Ini adalah soalan basic yang saya selalu bagi tahu ke awak. Gunakan rumus sahaja. Okay, gunakan rumus yang betul. Okay, next. Salin dulu dalam masa 10-20 saat. Okay, jangan lama-lama. Salin cepat-cepat. Alright. Bila sekarang ni awak just fokus sahaja dengan nombor indeks. Sebab apa? Sebab nombor indeks ni akan dibawa masuk ke dalam tingkatan 5 dan memang akan ditekankan lagi dalam topik ADMAT. So sebab ADMAT ni dia memang banyak topik. Okay, dia banyak dan dia berat. Jadi awak tak perlulah rasa gelabah sangat. Kalau awak rasa awak tak dapat nak tangkap dengan topik-topik yang susah tu, okay, awak cuba fokuskan topik yang awak boleh jawab. Nanti bolehlah dapat markah yang lulus. Kita nak kejar lulus dulu. Sebab apa? Sebab lulus ni dah kira okey lah. Bila sambung belajar, saya cerita pasal awak, bila sambung belajar ni, memang kebanyakannya akan gunakan basic ADMAT. Sama ada awak ambil lah matematik tambahan ataupun tidak. Contohnya kalau awak nak sambung software engineering ke, awak nak sambung ke reka bentuk apa-apa ke, semua akan belajar berkenaan dengan ADMAT. Sebab tu awak kena faham, awak kena ambil juga saja ADMAT ni, tak kisahlah susah atau senang. Okay, tak kisahlah awak dapat A ataupun tidak. Tak kisahlah awak lulus atau lulus lah Kita nak lulus. Kita nak lulus dan ke atas. Walaupun dapat E, walaupun dapat C, tapi better dapat C lah. Okay lah kat situ kalau dapat C. So kita nak dapatkan C tu, kita kena belajarlah yang senang. Okay, supaya nanti dia memudahkan kita. Cuma yang ini tajuk nombor indeks ni bukanlah topik asas ADMAT. Topik asas ADMAT dia tajuk tingkatan 4 logaritma. Logaritma dengan fungsi tu adalah topik asas ADMAT. Tapi yang tu susah, tapi tak apalah, awak just fokus mana yang senang. Okay, nanti senang nak apply mana-mana sama belajar. Memang banyak guna result ADMAT pun. Okay, so kita lihat. Soalan yang seterusnya, soalan B. Okay, kita lihat lagi. Indeks harga bagi komponen C pada tahun. Okay, komponen C saya nak fokuskan dulu kat komponen C. So kita tengok dulu komponen C. Tukar tempat fokus dia. Okay, tukarkan tempat fokus. Okay, C. So dia ada huruf sahaja yang diberi. Dia bagi huruf dia bagi huruf Y dengan Z. Jadi tak ada apa-apa pun nilai. Maksudnya tak ada apa-apa pun nombor kat sini. Okay, dia huruf Y, ni huruf Z. Itu yang gelabah tu. Okay, so kita tengok lagi. Indeks harga bagi komponen C pada tahun 2020 berasaskan 2018 ialah 120. Okay, komponen C, indeks harga bagi tahun 2020 berasaskan 2018 ialah 120. Ini untuk C. Okay, ini untuk C. Dan diberi kat sini, harga komponen C pada tahun 2020, okay. So, pada tahun 2020, P iaitu price, dalam bahasa Inggeris price, dalam bahasa Melayu harga. P pada tahun 2020 adalah RM18 lebih daripada tahun 18. Maksudnya, dia adalah 18 lebih. Lebih maksudnya tambah lah 18 lebih daripada tahun 2018. Okay. So pada tahun 2018, okay, lebih daripada tahun 2018, kita nak tahu harga 2018 ni berapa. So awak tak perlu tahu nilai pun. Yang penting awak kena tahu berapa harga dia dekat sini, dekat dalam jadual ni. Berapa harga yang ada dekat dalam jadual ni pada tahun 2018.
Tulis je apa yang awak nampak. Okay, Y jangan takut untuk kita anggap dia punya harga tu Y walaupun huruf. Tulis sahaja, jangan risau. Admit memang macam tu. So, tulis je lah Y. Maksudnya, RM18 lebih daripada harga asal bagi tahun 2018. So, dia just tambah je. Contohnya saya bagi satu situasi lah. Saya ada kawan dua orang kawan. Nama dia Ahmad dengan Ali. Contoh Ahmad dengan Ali. Nama yang paling simple dan famous lah. Ahmad ada RM3. Ali ada RM1 lebih daripada Ahmad. Saya tak ingat nama siapa tadi. Dah lupa dah. Okay, saya tulis Ahmad ada RM3. Ali ada RM1 lebih daripada Ahmad. Maksudnya RM1 lebih daripada Ahmad tu maksudnya dia ada RM4 lah. Betul tak? Maksudnya dia adalah 1 tambah 3. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab Ahmad ada RM3. Itu contoh lah, contoh. Jadi kalau kita aplikasikan balik dalam konteks yang sama dalam soalan ni, okay. Dia katakan harga pada tahun 2020 ni adalah Z. Okay, Z. Tapi Z ni, okay, harga pada tahun 2020 ni adalah Z kan. So Z ni dia dah bagi tahu dah. Harga bagi tahun 2020 ni ialah RM18 lebih daripada Y. Maksudnya lebih daripada Y iaitu 18 campur Y lah. Z ialah 18 campur Y. Okay, Z ialah 18 campur Y. Just buatkan dalam bentuk huruf sahaja. Macam kita ubah X dengan Y kan. Dia just ubah huruf sahaja. Yang ni tak payah pening-pening sangat. Okay, dia main dengan huruf sahaja. Okay, next. Kita ada tu je lah. Ni pada tahun 2020 Ni harga pada tahun 2020. Pada harga tahun 2018 Y sahaja. Ni pada tahun 2018. Okay. So sekarang kita nak cari nilai Y dan Z. Kita tengok balik rumus apa yang dia bagi kat sini. Dalam tiga-tiga ni awak boleh tengok rumus apa yang digunakan. Rumus apa yang digunakan. Okay. Sama ada ini indeks gubahan ataupun indeks harga. Ya, boleh tulis indeks gubahan ataupun indeks harga. Antara tiga ni je. Gubahan salah. Indeks harga. Sebab apa indeks harga? Sebab dekat I ni, I ni tak ada topi. Okay. Kan beza simbol I dengan yang ada topi. Kalau kita tengok kat nombor 1 dengan nombor 2 ni. Okay. Kita ada I yang botak dengan I yang ada topi. So I yang ada topi ni dia pakai itulah gubahan Ni kita panggil gubahan. Dan atas ni kita panggil dia indeks harga. So dia gunakan rumus indeks harga lah. Sebab dia adalah I sahaja. Okay. So gunakan rumus indeks harga. Sebab apa? Kenapa kita kena guna rumus indeks harga? Sebab dia dah bagi indeks harga dia. Kalau dia bagi, kita kena siasat. Itu maksud dia. Kalau dia bagi, kita kena siasat. Sebab apa? Sebab takut ada apa orang kata scam. Takut ada scam kan? So kita siasat. Jadi kita gunakan rumus ni yang indeks harga ni. Okay, indeks harga ni senang je. Macam tadilah rumus dia. Tahun 2020 bahagi dengan tahun 2018. So, kita letaklah harga pada tahun 2020 kita ialah 18 campur Y. Ataupun saya tulis kat sini siap-siap lah. Harga pada tahun 2020 bahagi dengan harga pada tahun 2018. Darabkan dengan 100. Dapatlah 120. Kan? Lepas tu awak gantikan harga tahun 2020 awak. Tahun 2020 harga dia ialah 18 campur Y. Okay, kita ganti. Kita gantilah 18 campur Y. Okay. Kemudian perkan dengan Y lagi. Sebab pada tahun 2018 harga dia cuma Y sahaja. Darabkan dengan 100, samakan dengan 120. Kemudian cari nilai Y macam biasa. Okey. Cari nilai Y macam biasa. Nak cari nilai Y ni kena pindah-pindah lah. Kena pindah-pindah. So dia macam kena buat slow-slow. Okey. 18 tambah
18 tambah Y. Okey, dia macam ni 100. Dia darab Darab ni, ingat bila kita darab, kita kena darab dengan semua yang ada dekat atas pecahan ni. So hati-hatilah, dia bukan setakat darab dengan Y sahaja. Dia kena darab juga dengan 18 tu. So 100 ni dia akan darabkan dengan dua-dua ni. Okey, dia akan darabkan dengan dua-dua ni. Okay, so awak just kembangkan sahaja. Kemudian Y yang dekat bawah ni dia akan darabkan dengan yang hujung kanan. Sebab apa? Sebab dia, ingat konsep pecahan, siapa yang belajar matematik hari tu, konsep pecahan ni dia akan darabkan dengan kawan-kawan sekeliling yang ada. Ni kawan-kawan dia je. 100 ni bukan kawan dia sebab 100 ni kawan atas ni. Dia abaikan yang bawah. So yang atas ni bukan kawan dia lagi dah. Okay, so dia akan darab dengan sekeliling lah. Dia akan darabkan dengan 120. Sebab apa? Sebab bahagi pindah jadi darab. Itu konsep matematik yang saya ajar ungkapan tu. Sebab tu saya cakap, tu adalah basic math. Jadi awak kena tahu tu, kena buat latihan. So 120Y kat sini 120Y. Dia jadi 120Y. Kemudian kembangkan macam biasa. 1800 tambah dengan 100Y sama dengan 120Y. Okey. Lepas tu cari nilai Y lah. 100 ni pindah ke kanan. 1800 sama dengan 120Y tolak 100Y. Okey. Ni awak boleh cari sendirilah nilai dia. Okey. 20Y sama dengan 1800. Y sama dengan 90. Betul ke saya kira ni? Macam salah je. Sekejap. Tengok balik. 120. Betul lah kan? 180. 1800. Betul lah. Saya guna kalkulator je lah, senang. Keliru dah. Okay, 18 kali 100. 1800. Betul lah. Okay. So, dapatlah nilai Y dia kan. Okay, Y dia ialah 90. Ini adalah contoh Contoh awak ungkapkan menggunakan rumus indeks harga. Lepas tu awak cari pula nilai Z. Nilai Z nak cari macam mana? Z dah ada kan ungkapan dia. So gantikan je lah. Kalau awak dapat nilai Z, awak terus tulis kat ruangan komen. Okay, Y saya dah bagi dah. Okay. Betul 108. Z adalah 108. Kenapa Z ialah 108? Sebab awak gantikan Y dengan 90 lah. Z tadi kita gunakan 18 campur Y kan. So 18 campur Y, Y dia adalah 90. So kita campurkan gunakan kalkulator je, dapatlah nilai 108. Jadi sebenarnya benda ni adalah melibatkan ungkapan sahaja. Jadi awak nak tak nak kena faham basic math. Okay. Sebab tu 3 markah. Kalau soalan ni melibatkan rumus indeks harga, indeks perubahan, dia akan jadi 5 markah. Dia jadi besar sikit. Cuma ini awak kena tahulah. Kalau yang 100 ni dia darab dengan yang atas Yang tu jangan lupa. Okay, good Okay.
So apabila awak dah selesai, okay, sebab soalan ni kira okey tau, sebab soalan ni dia direct soalan, direct questions. Cumanya soalan B ni mungkin nampak keliru. Jadi awak just kena keluarkan je isi penting. Macam saya kan, kalau awak perasan, tadi masa saya nak terangkan ke awak tu, saya keluarkan dulu apa yang ada dekat dalam ni. Saya keluarkan satu persatu. Dalam banyak-banyak yang saya keluarkan ni, ada 3 sahajalah isi penting yang saya dapat keluarkan. So saya nak fikir balik, dalam 3-3 ni, apa benda rumus yang kita boleh guna? Jadi fikirkan rumus apa yang boleh guna. Jadi ada satu rumus ni. Jadi gunalah rumus ni. Okay? Okay. So, just keluarkan saja. Okay, keluarkan dan cari rumus dia. Okay, next. Soalan C. Soalan C ni direct question. Sebab apa? Sebab soalan ni ikut rumus. Hitung indeks gubahan. Indeks gubahan based on 2020 berasaskan 2018. Okay, indeks gubahan tu adalah gunakan rumus indeks gubahan iaitu keseluruhan bahan. Okay, ABCD fokus semua. Okay, ABCD fokus semua. So, saya nak tanya dekat jadual ni ada tak dia bagi pemberat? Okay. Cuba tengok balik. Dalam jadual ni ada tak pemberat? Kemudian kalau tak ada tak gambar-gambar lain? Contohnya dalam carta pai ke, dalam graf ke, dalam bentuk nisbah ke? Tak ada kan? Betul tak? Tak ada kan? Tak ada. So, kalau awak rasa tak ada, macam-macam awak dah cuba cari kan, dekat belakang kertas, dekat depan kertas, semua tak ada. Okey. Apabila tak ada, kita anggap je pemberat tu sebenarnya semua sama. Okey, pemberat tu semua sama. Sebab kita tak nampak pun pemberat tu. Kita tak tahu pun pemberat. Okey, persoalannya, berapakah pemberat dia? Tak tahu, tak ada dalam gambar, tak ada dalam soalan, tak apa. Awak anggap semua sama. So, semua sama maksudnya semua satu. Okey, semua satu. Saya pindahkan benda ni. Okey, pemberat dia semua satu. So, total ada 4 lah, 4 item. Okey, 4 item. Memang guna satu sebab kita gunakan keseimbangan. Nak seimbang semua satu, bukan 50-50. No. Semua seimbang adalah satu semua. Okey. So, apabila kita nak cari nilai, okey, awak dah tahulah Y ni 90, Z ni ialah 108. So, saya conteng kasih awak nampak. X ni ialah 67.5. Okey. Jadi bila awak dah cari ni, dah ada ni, kita nak kena tahu indeks gubahan ni, kita kena tahu indeks harga. Kita kena tahu indeks harga sebab dekat sini dia bagi jumlah pemberat darabkan dengan indeks harga. Sebab I adalah indeks harga. So, awak kena tahu indeks harga bagi setiap satu komponen. Okey. Cumanya indeks harga bagi komponen A dah ada sebab daripada soalan A 135 lah. So, kena buat lagi satu table. Okay, buat indeks harga I 2018. Okay, untuk komponen A ni dia dah bagi dalam soalan A iaitu 135. Kemudian untuk komponen B tak ada, awak kena cari sendiri apakah indeks apakah indeks harga dia. Kemudian komponen C dah ada tadi 120 tak silap saya. Ni untuk soalan B dia dah bagi 120. Okey. Itu sajalah yang dia bagi. Soalan B pula. Komponen B dengan komponen D ni awak kena cari sendirilah. So, bila awak nak cari sendiri, awak kena buat jalan kerja dekat dalam ruangan. Okey, dekat dalam ruangan ni. Kena buat ruangan lah. So, contohnya kalau kat sini harga bagi bahan B, ni saya terus ajar terus 40 iaitu tahun 2020 bahagi dengan 2018 kan. So, 40 bahagi dengan 25. So, kita buat macam ni Kita tulis B 40 per 25 darab 100. Terus siapkan macam ni. Berapakah indeks harga dia? Kemudian D apa? Okey. Kalau awak nak tulis semua pun lagi bagus. Contohnya kalau awak nak tulis semua kan awak susun cantik-cantik lah. A ialah 135, C ialah 120. Tulis siap-siap. So, maksudnya awak dah tahulah nak cari indeks harga dia. Mungkin nak buat dalam bentuk jadual boleh, nak tulis macam ni boleh, nak tulis macam-macam pun boleh. Dan last sekali apa 44 bagi dengan 40. Okay, so awak nak cari satu-satu. Ni pun kita terus buat lah Saya tak nak bagi masa. Okay, so dapat 160.
Dan 44 bahagi dengan 40. Darabkan dengan 100. Kita dapat 110. Lepas tu baru buat indeks gubahan. Indeks gubahan dia senang lah sebab semuanya satu. Apa yang satu? Pemberat. Okay. So indeks gubahan kena ada topi dia macam chef kan. Topi chef ni dia nak memasak. Okay, bila dia nak memasak dia kena ada topi. Baru ada nampak macam chef sikit. Kenapa saya cakap memasak? Sebab kita nak memasak kita ada resepi. So resepi ni melibatkan banyak komponen, banyak bahan. Tu namanya gubahan. Okay, so kita tengok 135 darab dengan 1. Nak tulis darab 1 pun tak apa, tak nak pun tak apa. Sebab dia pemberat dia. Okay. Tambahkan dengan 160 darab 1. Tak nak tulis pun tak apa. Okay, C 120 darab 1 tambah dengan 110. Oops. 110 darab dengan 1. Bahagikan dengan total pemberat. Okay, total pemberat dia adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. So totalnya ada 4 lah. Okay. Tengok kira lah sendiri Okay, so bila awak dah kira kan, kita dah kira yang darab-darab tambah ni semua, totalnya dapat 525 bahagi dengan 4. So bila dapat jawapan dalam perpuluhan, pastikan awak ambil 2 tempat perpuluhan macam ni lah, 131.25. Nak bundarkan boleh 131. Nak bundarkan boleh 131.3, tapi lebih baik kalau kalkulator bagi jawapan macam ni, ambil je terus 2 tempat perpuluhan sahaja. Okay, 0.2 sahaja, 0.2 tempat sahaja. Point 2 tu tahulah 1, 2. Ni. 2 tempat perpuluhan. Itu saja yang saya benarkan. Ataupun cikgu-cikgu sekolah lain benarkan lah. Okay. So itu 3 markah 3 markah berkenaan dengan indeks gubahan. Dan last kali kita kena cari soalan yang seterusnya iaitu C2. Ni last lah untuk 2 markah. Dah nak habis dah. Cari harga alat penhawa dingin itu pada tahun 2018 jika harganya yang sepadan pada tahun 2020 ialah 1716. Saya nak tanya rumus apa yang nak gunakan? Awak jawab 1 atau 2 ataupun 1 dan 2. Ni kita tengok balik rumus. Ni adalah rumus dia. Sekejap saya copy jap. Sekejap. Okay. So rumus apa nak guna? Rumus 1 atau 2 atau 1 dan 2. Okay. Betul rumus harga tapi kita kena combine sekali dengan nombor 2. Kena combine sekali dengan nombor 2. Kenapa? Okay. Nombor 2 ni tak payah guna sebenarnya tapi kita gunakan jawapan dia sahaja. Okay. So dua-dua betul. Jawapan awak dua-dua betul. Guna 1 sahaja boleh. Guna 1 dan 2 boleh tapi yang bila kita guna nombor 2 ni, ingat kita bukan guna rumus dia tau, kita guna jawapan dia sahaja. Okay? Alright. So, okay, kita tengok kenapa kita kena kaitkan rumus indeks harga dengan kaitkan jawapan indeks gubahan? Kerana kita tengok balik alat yang digunakan ialah penghawa dingin. Ini adalah bahan yang output pengeluaran dia. Penghasilan dia. Dia dah hasilkan penghawa dingin. Kalau awak tak tahu apa tu penghawa dingin, itu adalah aircon. Okay, aircon. Dia cipta aircon menggunakan 4 komponen iaitu A, B, C dan D. So dalam gabungan tu dia akan menghasilkan satu aircon. Bila dia dah keluarkan aircon ni, so aircon ni kita anggap dia sebagai inilah indeks gubahan. Dan bila dia cerita pasal harga pula, kita kaitkan dengan rumus indeks harga. So awak kaitkan dua ni lah, rumus dan jawapan. Macam tu.
Rumus dan jawapan. Jawapan apa? Jawapan gubahan. Jawapan yang aircon tu lah. Okey. Tapi ingat, awak kena tengok tahun. Tahun dia mesti betul 2018, 2020. Ni. Betul Tahun 2020, tahun 2018. Dia kena ada 2 tahun yang sama sahaja. Jangan cerita pasal tahun lain pula. Itu yang paling penting, tengok tahun tu. Okey. So, awak dah tahu, awak boleh terus buat. Tahun diberi adalah tahun 2020 dia bagi tahun 2020 punya harga RM1716. Aplikasikan je lah. Okay, aplikasikan dalam rumus harga tu. So 1716 bahagi dengan X. Kalau X ni awak tak tahulah sebab tahun 2018 tu kita tak tahu, kita nak kena cari berapa harga dia. So letaklah P18 ke, nak letak X ke sekati lepas tu darabkan dengan 100. Darabkan dengan 100, samakan dengan jawapan 131.25. Lepas tu cari nilai X macam biasalah, gunakan kaedah kemahiran ungkapan awak. Jadi macam ni kot. 171600 sama dengan X pindah 131.25 macam ni. Ini pun main fikir juga Mana awak nak buat? Sebab apa? Sebab yang atas ni darab dengan atas. Okey, atas darab dengan atas. Yang ni tukar tempat. X duduk atas, 131.25 duduk bawah. Dia macam tu lah. Sebab apa duduk bawah tukar tempat ni? X darab dengan 131.25. So jadilah 131.25X kan. Lepas tu pindah balik. Pindah balik 131 ni duduk bawah pula. Dia macam tu lah. So sebab tu dia jadi macam ni. 171600 bahagi dengan 131.25. So harga kita tulis X kan ataupun P18 sama dengan RM. Kena RM Ingat soalan ni soalan sepadan, kena tulis RM. RM. Okay, kita tengok 171600 bahagi 131.25. Okay, dapat jawapan. Banyak. Okay, kita tengok pelan-pelan. Okay. So jawapan ni kita ambil macam tadilah yang saya ajar. Ambil 2 point sahaja. So 1307, siap-siap tulis 1307. Kemudian point 43. Bukan 42 43. Point 43. Siapa tulis 42 salah? Ingat benda ni memang sangat tekankan Dia tak akan ambil jawapan yang terhampir. Dia awak kena tengok betul-betul berapa bundaran dia. Okay. Alright, so itu sahajalah berkenaan dengan nombor indeks. So awak salin dan itu sajalah. Nanti awak ambil kehadirannya, jangan lupa. Okay, saya bagi masa awak dalam 10-20 saat untuk salin. Okay, so untuk kehadiran boleh ambil kat sini Itu sahaja kelas sesi yang pertama. So kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.